Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua murid-murid kesayangan cikgu daripada tahun 6. Apa khabar semua? Cikgu harap semua berada dalam keadaan baik, dan hari ini cikgu nak ajak kamu semua untuk belajar kenali aset, liability, faedah dan cukai perkhidmatan. Let's go. Objektif pembelajaran kita pada hari ini adalah untuk menyatakan aset dan liability, faedah dan cukai perkhidmatan. Okey, yang pertama kita nak mengenali apakah itu aset. Aset adalah apa yang dimiliki seperti wang tunai dan harta benda. Contoh-contoh aset adalah seperti berikut. Yang pertama, wang tunai. Yang kedua, simpanan ataupun pelaburan di mana-mana institusi simpanan ataupun pelaburan. Kereta. Kemudian rumah. Dan yang terakhir sekali adalah barang kemas. Ini adalah apa yang kamu miliki lah. Kalau sekiranya kamu memiliki secara peribadi, itu adalah aset lah. Kalau sekiranya kamu memiliki rumah ataupun kereta ini dengan cara hutang, itu dipanggil liability. Okey, apakah itu liability? Kita nak mengenali liability. Liability adalah tanggungan kewangan ataupun hutang yang kamu ada, yang kamu terpaksa tanggung. Contoh-contoh liability yang pertama, yang seperti mana yang cikgu beritahu tadi, iaitu ansuran rumah. Yang kedua, ansuran kereta, iaitu yang kamu terpaksa bayar bulan-bulan untuk rumah dan juga kereta. Itu adalah liability yang kamu terpaksa tanggung. Kemudian cukai. Dan terakhir sekali ada hutang kad kredit. Ini contoh-contoh bagi liability. Okey kelas, cikgu nak ajak kamu sekalian untuk cuba untuk selesaikan satu masalah aset dan liability. Contoh masalah ada seperti berikut. Jadual di sebelah menunjukkan jumlah aset dan liability Puan Afiqah dan Puan Hidayah. Siapakah yang lebih kaya? Okey, kalau kita lihat Puan Afiqah memiliki aset RM120,163, manakala liability yang dimilikinya adalah RM39,509, manakala Puan Hidayah RM249,618 aset yang Puan Hidayah ada. Dan liability yang terpaksa dia tanggung adalah RM150,324. Okey, cuba kita kira. Untuk mengira kekayaan bagi seseorang, mestilah kita gunakan satu cara, iaitu kaedah tolak aset, tolak liability. Okey, baru kita dapat tahu lebihan aset atau lebihan pemilikan yang dimiliki oleh seseorang selepas ditolak segala tanggungan yang dia terpaksa bayar, dia terpaksa tanggung lah. Okey, bagi Puan Afiqah, aset tolak liability jadi RM163 tolak RM39,509. Jadi aset yang dimiliki dia sekarang adalah RM80,654. Manakala Puan Hidayah, aset tolak liability bersamaan dengan RM299,618 tolak RM150,324. Jadi Puan Hidayah memiliki kekayaan yang dia ada adalah RM99,294. Okey, jadi siapa yang lebih kaya? Yep, Puan Hidayah lebih kaya berbanding dengan Puan Afiqah. Walaupun kita lihat liability, jumlah liability-nya besar, RM150,324 bagi Puan Hidayah. Tetapi oleh kerana aset dia besar, dan selepas kita tolak, kita dapati hanya kalau kita lepas kita tolak, kita akan dapati bahawa kekayaan yang dimiliki oleh Puan Hidayah melebihi kekayaan yang dimiliki oleh Puan Afiqah. Okey kelas, sekarang kita nak mengenali faedah. Apakah itu faedah? Faedah adalah sejumlah wang yang diperoleh atas simpanan wang di bank. Okey, ada nama lain sebenarnya untuk faedah ini, iaitu bonus ataupun dividen. Faedah ini ataupun bonus ataupun dividen, apabila kamu menyimpan wang di bank, bank akan guna wang tersebut untuk melabur daripada hasil keuntungan daripada pelaburan yang dijalankan oleh pihak bank. Jadi bank akan mengambil sedikit keuntungan untuk diberikan kepada penyimpan wang di dalam bank tersebut. Itulah yang kita dapat faedah bonus ataupun dividen. Untuk selesaikan masalah faedah, Nur Syah mendapat pinjaman pendidikan sejumlah RM150,000 dengan faedah 100% setahun. Berapakah faedah yang perlu dibayar oleh Nur Syah dalam tempoh 5 tahun? Okey, yang sebagaimana yang cikgu beritahu tadi, faedah yang cikgu terang tadi adalah merupakan faedah apabila seseorang itu menyimpan wang di bank dan bank melabur duit. Okey, sekarang ini faedah yang dimasukkan di sini adalah apabila seseorang meminjam wang daripada pihak bank ataupun institusi pinjaman
Okey, jadi bila pinjam wang dengan satu nilai, kemudian pihak peminjam itu dia akan menyuruh kita bayar. Bila kita bayar dengan nilai yang lebih tinggi daripada apa yang kita pinjam. Dan itulah keuntungan yang diperolehi oleh pihak bank tersebut. Okey, dan bagi contoh ini, Nur Syam mendapat pinjaman pendidikan sejumlah RM150,000 dengan faedah 100% setahun. Berapakah faedah yang perlu dibayar oleh Nur Syam dalam tempoh 5 tahun? Okey, bermakna Nur Syam dia akan bayar lebih sebenarnya daripada RM150,000, bukan setakat RM150,000 saja. Okey, kalau bagi orang Muslim, faedah ini dinamakan sebagai riba. Okey, ada unsur riba, dan sebenarnya unsur riba ni haram dalam Islam. Okey, faedah bersamaan 5 tahun darab 1% darab RM150,000. Okey, bersamaan 5 tahun darab 1/100 darab RM150,000. Bersamaan berapa? Sebelum daripada itu, kita potong dahulu 2 sifar bagi pecahan 1/100, kemudian kita potong 2 sifar lagi. Sebenarnya apa maksud kita potong sifar itu? 2 sifar. Sebenarnya itu adalah bermaksud kita bahagi dengan 100. 100 bagi 100 kita akan dapat 1, manakala 150,000 bila kita potong, kita bagi dengan 100, kita akan dapat 1,500. Jadi bersamaan 5 tahun darab 1 darab 1,500. Okey, jadi kita akan dapat jawapan dia RM7,500. Okey, jadi sebagaimana cikgu pesan tadi, riba adalah haram dalam Islam. Tidak dibenarkan untuk riba. Jadi maksudnya kalau ada seseorang pinjam duit pada kamu adalah RM10, kamu kena ambil balik duit itu bila bagi dia bayar kepada kamu RM10. Kalau sekiranya kamu beri dia pinjam RM10 dan kamu paksa dia bayar RM15, RM5 itu adalah unsur riba di situ. Yang terakhir, kita nak kenali cukai perkhidmatan. Apakah itu cukai perkhidmatan? Cukai perkhidmatan adalah cukai yang perlu dibayar ke atas perkhidmatan yang disediakan oleh perniagaan tertentu seperti hotel dan restoran makanan segera. Kalau kamu pergi restoran makanan segera lah, macam apa yang kamu suka pergi, macam Pizza Hut katalah kan, bila kamu tengok pada resit, kamu akan dapati ada tulis di sana cukai perkhidmatan. Untuk negara kita ni, okey, untuk negara kita ni dulu pada tahun 2015, okey, Perdana Menteri dahulu telah memperkenalkan satu sistem pungutan cukai iaitu yang dinamakan sebagai GST, okey, cukai barangan dan perkhidmatan, Goods and Services Tax. Okey, dan cukai barangan dan perkhidmatan ini dilaksanakan sepenuhnya di Malaysia dengan kadar 6% bermula 1 April 2015. Okey, jadi bila kamu pergi ke kedai atau ikut ibu bapa kamu pergi ke kedai membeli barangan, cuba kamu tengok pada resit yang diterima selepas ibu bapa kamu membayar, di sana ada atau tidak ditulis servis Goods and Services Tax, ataupun ditulis GST di sana, ataupun mungkin ditulis cukai perkhidmatan. Cuba kamu lihat di sana berapakah kadar bayaran yang ibu bapa kamu terpaksa tanggung untuk barangan ataupun perkhidmatan tersebut. Okay, sekarang kita nak cuba selesaikan satu masalah cukai perkhidmatan. Kira nilai cukai perkhidmatan yang ditunjukkan dalam resit bayaran di sebelah. Okay, resit ini, gambar resit ini sebenarnya pernah ditunjukkan, diupload oleh salah seorang bekas Perdana Menteri kita. Cuba kamu cari siapakah nama Perdana Menteri tersebut. Cuba kamu cari. Okey, sekarang kita nak cuba kira cukai perkhidmatan bersamaan 6% daripada RM25. Bersamaan 6% darab RM25. Ingat, bila jumpa perkataan daripada, kamu kena tukar perkataan daripada itu menjadi operasi darab. Jumpa aja perkataan daripada, ingat operasi darab. Okey, kita tukar 6% kepada bentuk pecahan 6/100 darab dengan RM25, dan kita kena ingat sifir 25. Dulu selalu cikgu pesan bahawa tahun 6 mesti ingat sifir 25. Okey, 25, 50, 75, 100. Sebab sifir ini dia memainkan satu peranan yang penting dalam pengiraan, terutamanya melibatkan peratus dan juga pecahan. Okey, jadi 6/100 darab dengan RM25, 100 bahagi 25 dapat 4, manakala 25 bagi 25 dapat 1. Okey, 4 bagi 4 dapat 1, 6 bahagi 4 dapat 1/5. Kita kecilkan semua nombor-nombor yang terlibat sehinggalah kita dapat 1/5 darab RM1, dan kita akan dapat RM1.50. Jadi
cukai perkhidmatan yang dikenakan dalam resit pembayaran ini adalah RM1.50 sebab dikira daripada bahan ataupun benda-benda barangan yang dikenakan cukai. Okey, di S. Kalau Z adalah barangan yang bukan dikenakan cukai. Kamu boleh rujuk dalam resit pembayaran yang pernah dibayar oleh ibu bapa kamu lah kalau kamu pergi kedai. Okey, selesai sudah sesi penerangan cikgu. Sekarang cikgu nak minta kamu buat 3 soalan latihan kenali aset, liability, faedah dan cukai perkhidmatan. Soalan yang pertama, jadual menunjukkan aset dan liability Encik Brandon dan Encik Naim. Siapakah yang lebih kaya? Okey. Soalan kedua, Puan Iswanidas melabur RM50,000 dalam satu skim amanah saham. Selepas tahun, dia menerima dividen sebanyak 4.5%. Kira nilai dividen itu. Dan soalan yang terakhir, harga satu set makanan seperti gambar di sebelah. Wow, sedapnya tu. RM12.90. Lapar pula. Cukai perkhidmatan yang perlu dibayar adalah 6%. Berapakah jumlah harga yang perlu dibayar? Okey, jadi 3 saja soalan untuk kamu cuba selesaikan pada hari ini. Nanti jangan lupa salin setiap soalan dalam buku kamu. Satu soalan, satu muka surat dan hantar kepada cikgu secepat yang mungkin. Jadi cikgu rasa sampai di sini saja video pengajaran cikgu pada hari ini. Cikgu harap kamu semua dapat faham. Kalau tak faham, angkat tangan dan tanya pada cikgu. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi. Tata titi tutu. Bye bye. Ciao.